الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin sidang Jumaat atau rahmat Allah sekalian. Beberapa ayat yang saya baca tadi daripada surah Az-Zumar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allah menurunkan Al-Quran dan segala isi kandung Al-Quran ini kepada manusia, supaya manusia ini berfikir, supaya manusia ini renung, supaya manusia mengambil panduan daripada Al-Quran. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Segala contoh, segala bandingan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Al-Quran itu, la'allahum yatadhakkarun, supaya manusia mengambil pengajaran, berfikir, merenung dan menilai daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qur'anan Arabiyyah, Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Ghairu dhi 'iwajin, tidak ada bengkang bengkoknya. La'allahum yattaqun, semoga-moga manusia semua sekali ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, bila sebutkan Al-Quran, maka kita akan faham Quran yang berada di hadapan kita sekarang. Di tepi kiri dan kanan tuan-tuan ada mushaf Al-Quran yang ada di dalamnya 30 juzuk
yang ayatnya ialah 6236. Sekarang semua mudah. Kalau Ustaz tanya soalan pun tuan-tuan Google aja, jumpa 6236 ayat. Daripada semua ini tuan-tuan, 6236 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala nak kepada Al-Quran ini tiga perkara. Tiga perkara. Nombor satu sekali ialah Quran untuk dibaca. Quran turun tu kenapa? Nombor satu punya sebab untuk manusia baca. Nombor satu. Sebab itulah ayat mula-mula apa dia tuan-tuan? Iqra. Tuan-tuan sedia maklum, baca. Nah, kalau terjemah secara literal, secara makna harfinya tuan-tuan, baca ni, baca hidup-hidup gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu baca secara literal. Kemudian ada ulama-ulama lain yang mendetailkan lagi perkara ini, sehinggalah baca itu bukan baca hidup-hidup itu sahaja, bahkan baca dengan merenungnya, baca dengan mengkajinya, baca dengan yang ujung jatuhnya ialah dengan mempraktiknya, beramal dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, ringkasnya Quran ada tiga perkara. Pertama sekali ialah baca tadi, nombor satu. Nah, yang kedua adalah Quran untuk difahami, dikaji. Nah, bila sebut Quran difaham, dikaji tuan-tuan, kalau kita tengok semua kajian-kajian yang ada, mengambil contoh mudah, tuan-tuan buka internet, ada internet kat mana selalu merujuk YouTube lah. Dah, kajian begitu begini tentang Al-Quran. Bila tengok tentang kajian-kajian ni tuan-tuan, biasanya yang mengkaji secara mendalam tentang Quran dikaji oleh orang bukan Islam. Pelik juga. Nah, Quran tu siapa punya? Kita punya. Tetapi tukang kaji siapa? Orang bukan Islam. Ini hakikat berlaku. Tak apalah, mereka kaji. Tetapi manfaat itu alhamdulillah kita dapat tahu tentang Al-Quran. InsyaAllah sejak lalu saya akan itukan. Nombor dua, difahami, dikaji. Dan nombor tiga tuan-tuan, Al-Quran untuk diamalkan. Quran untuk diamalkan. Maknanya bila orang tu baca, orang tu memahami, mengkaji, orang tu beramal dengan Quran, maka ketiga-tiga ini itulah keseluruhan Al-Quran. Tak lebih pada itu dah. Baca, faham dan amalkan. Itulah Al-Quran. Dan tuan-tuan, manfaat daripada Quran ini, ya, Allah beri ketiga-tiga bahagian. Baca ada manfaat. Baca tu ada manfaat. Jangan kata bahawa baca je, belagu sahaja, fahamnya tidak. Ayat itu betul, tapi Ustaz nak ubah sikit. Walaupun ayat itu betul, seolah-olah baca tu tak ada faedah. Seolah-olah ayat begitu tak? Baca saja, faham tidak? Ada. Seolah-olah baca tak ada manfaat. Tak, baca ada manfaat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Saya baca satu ayat Al-Quran, satu huruf Al-Quran, maka Allah beri apa dia? Satu huruf satu hasanah, wal hasanatu bi 10 amsalha. Satu hasanah tadi sama 10 pahala. Ada manfaat. Nah, kemudian ayat tadi kalau kata baca saja tak faham, tak ada manfaat, tak betul. Yang betul ialah baca ada manfaat. Beramal memahami Al-Quran, manfaatnya bertambah, kebaikan lebih lagi. Dan beramal dengan Al-Quran itulah keseluruhannya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ialah kita akuilah, kadang-kadang orang kita ni baca pun ramai lagi yang fail, tuan-tuan. Baca pun fail ramai. Ya. Ustaz buat kajian dengan pelajar Ustaz sendiri. Ustaz sekarang ada di USIM nilai.
Negeri Sembilan. Mengajar kat sana tuan-tuan. Pelajar USIM ini dia ada wajib menghafal dalam masa 4 tahun dia sana tu lebih kurang 3 juzuk lah, lebih kurang 3 juzuk Al-Quran. Mana 1 tahun pertama 1 juzuk, tahun kedua 1 juzuk, tahun 3 1 juzuk. Termasuklah pelajar yang ambil kedoktoran medik di USIM Pandan ini, wajib juga menghafal Quran, cuma kurang sikit, tapi wajib. Sudah lah. Nak masuk pun kena doktor pun kena hafal Quran. Baik, Ustaz buat kajian, buat soal selidik apa semua. Pelajar yang baca Quran tiap-tiap hari, antara soalannya, adakah anda membaca Quran tiap-tiap hari? Dan soalan survey ni tuan-tuan memang tak ada nama lah. Kalau soalan survey kajian ni tuan-tuan buat nama, sila nyatakan nama anda, confirm dia tak jawab. Kalau tak ada nama, insya-Allah dia jawab. Itu kaedah lah. Tuan-tuan kalau biasa buat survey tahulah. Kalau tanda tik-tik-tik tu tanpa nama, jawab insya-Allah. Sebab dia tak tahu siapa kita. Jadi bagi hampir 500 pelajar diberi, dalam keadaan mereka ini wajib menghafal Quran sebegitu, yang baca Quran, jawapannya baca Quran tiap-tiap hari tak sampai 40%. Daripada 500 orang lebih kurang tu, walaupun tak semua hantar lah, kita dapat dah 300 lebih, 400 kita dapat orang tersebut. Jadi 40% sahaja yang baca Al-Quran tiap-tiap hari, 60 tu tak baca. Walhal tu wajib tu, wajib menghafal. Bayangkan tuan-tuan, 40 sahaja baca, itu pelajar yang mana berada di satu institusi yang wajib menghafal Quran sebanyak 3 juz tadi. Itu wajib. 40% je baca tiap-tiap hari. Baca bukan hafal lagi, baca sahaja. Gagaknya tuan-tuan, kalau kat luar ni punya bacaan Quran macam mana gagak? Allahumma barik. Itu pelajar yang syarat wajibnya apa, kena lulus Quran tu. Pun tak baca, 60% tak baca. Agak-agaknya orang kat luar macam mana agak-agak. Jadi Ustaz merenung, fikir seorang-seorang, Allah. Itu baru bahagian baca. Tuan-tuan, Ustaz nak buat kisah pada hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil iktibar. Baca Al-Quran ni tuan-tuan, orang menyebutkan diri dengan Al-Quran, man syaghalahu Al-Quran. Ya. Hadisnya, siapa-siapa yang menyebutkan diri dengan Al-Quran, Allah akan beri satu u'tiyalahu, akan diberi kepadanya satu kelebihan yang mana tidak diberi oleh Allah kepada orang lain. Antara perkara yang saya nak sebut ni tuan-tuan, orang menyebutkan diri dengan baca saja. Tuan-tuan ingat tak kisah yang pada tahun 2017 berlaku kepada seorang bernama Adik Saqif, yang dipukul di kaki, kemudian hitam kakinya, kerat kaki di mak tahfiz juga. Tuan-tuan perasan tidak cerita ini? Nampak-nampaknya tuan-tuan letih dekat nak Jumaat ni kan, maklum saja. Adik Saqif ni tuan-tuan, bila begitu kerat kaki, kemudian penyakit dia naik lagi ke tangan, hitam tangannya, sebelum sempat kerat tangan, dia meninggal. Jadi kes polis. Ustaz tak nak ulas masalah kes polis tu, cuma Ustaz nak ulaskan tuan-tuan, Adik Saqif ni dikuburkan, dikebumikan dia. Sebagaimana biasalah, kaki yang terputus itu pun dikebumikan. Selepas 1 bulan, doktor ambil sampel tubuh ni untuk cek penyakit apa ni. Budak lain kena pukul kat kaki juga, tak ada apa pun. Kenapa dia sampai hitam kaki, kena potong kaki, apa hal? Cek, forensik pun cari lagi tuan-tuan, tak jumpa. Akhirnya, selepas 1 bulan tak jumpa juga, pihak polis telah minta balik sampel tubuhnya untuk kali kedua. Kali pertama tak jumpa, minta kali kedua. Jadi minta izin dengan mak ayahnya, korek balik kubur tersebut. Bila korek balik kubur tersebut tuan-tuan,
Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan satu perkara kepada kita, iaitu tubuh adik Saqif ini masih kekal sebagaimana dia dikuburkan sebulan yang lalu. Tubuh adik Saqif ini masa dikorek-korek apa semua tuan-tuan, masih kekal tubuhnya seperti mana dia mula-mula dikuburkan. Bila tu? Sebulan yang lalu. Allahumma. Walhal adik Saqif ni menghafal Quran baru sebahagian, bukan semua, baru sebahagian. Yang Ustaz nak ajak cerita kepada kita bersama ialah maksudnya orang sibuk dengan Quran. Itu yang Allah buat. Kalau menyibuk benda lain, orang halau je. Tetapi menyibukkan Al-Quran, Allah suka. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga tubuh orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Allahumma. Jadi ini sama-sama kita ambil pengajaran. Masalah kes polis itu selesaikanlah, bukan bidang Ustaz. Cuma nak beritahunya ialah berkenaan dengan orang sibuk dengan Al-Quran, Allah jaga tubuhnya. Itu kisah pertama. Dan dia dilaporkan oleh beberapa akhbar besar. Tuan-tuan boleh cari di internet. Dilaporkan beberapa akhbar besar yang menyatakan bahawa mereka sempat melihat, cuma gambar tak dibenarkan ambil. Mereka sempat melihat tubuh adik Saqif ini tidak terusik walaupun sedikit selepas sebulan dia dikuburkan. Allahumma. Kisah kedua tuan-tuan, kisah kedua iaitu berlaku di Tangkak Johor tahun 2013. Iaitu kerajaan Johor buat jalan daripada Tangkak ke Segamat, buat highway gitulah. Bila buat jalan ini telah terkena satu kubur. Bila kena kubur ini, pihak Mufti Johor telah memaklumkan bahawa minta pandangan apa semua. Akhirnya Mufti Johor buat keputusan supaya semua kubur-kubur yang ada itu dikorek dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi datanglah beberapa orang tukang gali kubur, korek-korek kubur apa semua, ada tulang, letak dan pindahkan ke tempat lain. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Tapi ada dua jenazah yang bila korek ni tuan-tuan, tubuhnya tidak hancur. Dia seperti manalah dia mula-mula meninggal, dikuburkan, itulah dia pada masa dia dikorek pada masa itu. Serupa je, tak terusik sikit pun tuan-tuan. Yang lelaki namanya Haji Muhammad Rauf, yang perempuan namanya Hajjah Mahirat. Dan lebih hebat lagi, kedua-dua adalah suami dan isteri. Allahumma ta'ala. Hebat. Oleh kerana mereka ni baru meninggal sekitar masa itu, yang lelaki 11 tahun, yang perempuan 7 tahun lebih kurang. Makna mereka ni ada lagi anak cucu lah. Anak cucu yang boleh menceritakan siapa mereka ini. Lalu anak mereka menceritakan bahawa mereka ini, kalau lelaki itu imam kampung, tetapi kerja sebenar mereka ialah kerjanya menyebutkan Al-Quran. Guru mengaji Quran di kampung. Pagi mengajar ngaji, tengah hari mengajar ngaji, balik sekolah tu petang mengajar ngaji, malam mengajar ngaji. Itulah kerja dia sehari-hari sehingga lama meninggal itu. Allahumma tuan-tuan. Makna kata siapa-siapa yang menyebutkan diri dengan Al-Quran, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan buat tubuh kita seperti mana mereka semua tadi yang Ustaz sebut tadi. Amin tuan-tuan. Allahumma. Jadi itu baru cerita tentang lebihnya bacaan Al-Quran, kelebihan bacaan Al-Quran. Satu bahagian. Kemudian kita masuk, Ustaz cuba ringkaskan, pada bahagian kedua, iaitu Quran ini untuk difahami, dikaji. Tuan-tuan, ayat Quran ni banyak. Bila banyak, yang manusia menemui kebenaran daripada ayat Quran ni sebahagian. Bahkan masih banyak lagi ayat Quran yang manusia tak dapat temui rahsia-rahsia di sebalik. Saya bagi contoh tuan-tuan. Pada tahun 2013 juga lebih kurang, dalam YouTube tu ada tuan-tuan, iaitu ahli sains daripada barat telah membuat pernyataan rasmi tentang satu perkara, iaitu mengenai semut.
semut, ya, kecil semut ni pun kita pun tak berasa penting sangat tentang semut ini. Tapi tuan-tuan, dalam Quran telah menceritakan tentang semut dalam surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kisah Nabi Sulaiman dan semut. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika mana Nabi Sulaiman nak lalu dengan tentera tu, ramai apa semua tu tuan-tuan, lalulah satu tempat yang di bawah tanah tersebut ada semut yang banyak. Maka berkata semut, ketua semut lah, qalat namlah. Dan kajian sains menyebutkan tuan-tuan bahawa semut ketua dia ni adalah betina. Qalat itu masuk untuk betina lah. Qalat namlah ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut masuk dalam lubang kamu belaka. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar tidak terpijaklah oleh tentera-tentera Sulaiman, wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka ni tak tahu kamu ada kat bawah tu. Maka Nabi Sulaiman tuan-tuan sedia maklum, iaitu seorang rasul yang Allah beri mukjizat, boleh bercakap dengan haiwan. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka tersenyumlah Sulaiman dengan kata-katanya semut tadi. Tersenyum Sulaiman dengan percakapan semut tadi. Baik, ahli sains buat kajian tuan-tuan, lama. Dalam bacaan Ustaz tu 5 tahun punya kajian. Dia terpaksa pelihara semut, letak mic, zoom pula kamera punya dekat begitu, untuk kajian tentang semut. Kaji. Akhirnya mereka membuat keputusan bahawa semut ini bercakap. Bertahun-tahun punya kajian buat keputusan semut bercakap. Tuan-tuan, kalau kita imbau balik, kita pergi ke belakang 1400 tahun lepas, Allah telah menceritakan perkara yang sama. Qalat namlah, qala yaqulu qawlan. Perkataan qala ini tuan-tuan ialah menggerakkan bibir, mulut dan lidah dengan ada suara, baru qala. Kalau kita bergerak saja bibir gitu tuan-tuan, itu tak panggil qaul. Qaul tidak panggil begitu. Qaul ini mesti buka mulut ini, lidah bergerak dan mengeluarkan suara. Ahli sains buat ketetapan semut itu bercakap dengan ada suara, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara yang sama 1400 tahun lepas. Kita berasa kagum bila ahli sains sebut begitu. Rasa hebat ahli sains. Kenapa kita tak berasa kagum dengan Muhammad yang berada pada zaman padang pasir mengetahui perkara tersebut? Kagum benda lain, kagum. Tetapi tak kagum dengan Muhammad yang menceritakan pada zaman padang pasir, tak ada kajian apa-apa. Siapa lebih hebat? Tentulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kehebatan ini daripada Allah Jalla wa Ala. Jadi tuan-tuan, kalau adalah orang sebut lagi bahawa Quran ini layak untuk padang pasir, sebenarnya dia lah duduk padang pasir. Muhammad hakikat berada pada pasir, betul. Tetapi tuan-tuan, padang pasir Muhammad itu bukan calang-calang padang pasir. Padang pasir yang mengetahui tentang sains yang ke depan 1400 tahun baru jumpa. Allahumma, banyak perkara tuan-tuan yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak terjangkau oleh manusia melainkan selepas kajian yang ribuan tahun baru jumpa. Teori Big Bang. Ini contoh-contoh mudah tuan-tuan, yang betul-betul boleh cari dalam internet. Teori Big Bang, iaitu teori yang mengatakan bahawa langit, bumi, dunia ini
adalah asalnya satu. Ini orang geologi punya kajian ni dah, astronomi punya kajian apa semua ni. Asal langit bumi satu. Berlaku satu letupan besar Big Bang, yang akhirnya menjadi langit, menjadi bumi, menjadi segala-galanya ni, bintang, planet, apa semua itu terjadi daripada letupan tersebut. Tuan-tuan, apakah kita tidak melihat dalam Quran Allah telah meletakkan asas yang sama dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah kamu tidak melihat bahawa asal langit dan bumi itu ratqa, satu. Fafataqnahuma, kami pecahkan dia, pisahkan dia. Allah telah letak asal dalam Quran. Ya tentulah kena kaji, tapi kajian itu dibuat oleh orang barat. Yang orang barat ini, tuan-tuan, Ustaz lupa nama pada hari ini, tapi telah memenangi hadiah Nobel tentang kajian Big Bang ini. Tapi tuan-tuan, Quran telah menceritakan perkara sama 1400 tahun lepas. Malam, tuan-tuan, bila ada lagi manusia yang mengatakan Al-Quran ini layak untuk padang pasir. Allah. Betul dalam Al-Quran banyak menceritakan perkara lama. Nah, begitu juga Al-Quran menceritakan perkara akan datang, manusia tak tahu, tapi pasti berlaku. Kalau kata Al-Quran ni banyak cerita lama, Fir'aun, apa cerita lama Fir'aun begitu sekali? Berapa kali dalam Al-Quran? Cerita kaum Lut. Nah, Nabi Lut, cerita Samud, cerita kaum Ad, semua sekali itu cerita lama-lama berlaku. Tuan-tuan, apakah kita tidak merenung bahawa cerita lama ini sekarang berlaku? Tak. Fir'aun, nama Fir'aun tak ada lah. Saya namakan anak saya ini dengan nama Fir'aun. Ada tuan-tuan? Tak ada dah nama Fir'aun tu. Tapi PL perangai Fir'aun masih ada sampai sekarang. Cuma jangan tunjuklah, oh ini Fir'aun. Ini jangan begitulah. Cuma saya beritahu PL tu ada sampai ke hari ini. Kaum Lut, lelaki suka kepada lelaki. Tuan-tuan, sekarang ini, itu dulu berlaku. Nah, dulu berlaku. Sekarang ni, tuan-tuan, siapa daripada kita dapat nafikan dia berlaku hatta di Malaysia ini, hatta di Kuala Lumpur ini begitu banyak lelaki suka kepada lelaki. Malahan mereka memberi alasan bahawa tak boleh nak sekat saya sekarang. Kenapa tak boleh? Kerana ini adalah hak asasi. Pergi hak asasi, tuan-tuan. Perkara ini berlaku bila? Zaman Nabi Lut. Cerita dah. Sehingga Allah hancurkan kaum Nabi Lut ni. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Angkat tanah tu yang bawah duduk atas, yang atas duduk bawah. Terbalik empat, mati semua sekali. Allahumma. Jadi perkara yang sama itu berlaku zaman ini. Adakah Quran ni padang pasir, tuan-tuan? Tak. Hebatnya Quran ini menceritakan perkara lama, tapi perkara lama itu berlaku pada masa sekarang. Hebat. Siapa yang boleh membuat andaian begitu seperti mana Al-Quran yang sekarang ini berlaku? Tak ada kitab boleh buat begitu. Dan dia bukan kitab manusia, kitab daripada satu kuasa yang begitu hebat, Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, tak nak sebutkan, kalau mereka yang beralasan bahawa LGBT yang sekarang ni bukan cala-cala merebaknya, tuan-tuan, bukan cala-cala, atas alasan bahawa itu adalah hak asasi manusia. Baik, okeylah, kita ikut dulu. Dia kata hak asasi manusia. Yang pertama sekali, tuan-tuan, kalau mereka mempertahankan itu hak asasi, kita kata kalau begitu keadaannya tentulah tak ramai manusia atas muka bumi ini. Ada penulis dalam internet, dalam satu laman web yang rasmi, saya tak nak sebut, tuan-tuan cari sendiri, mengatakan bahawa ini fitrah manusia. Kita kata bila pula fitrah manusia? Nah, dibandingkan pula dengan binatang-binatang lain. Kerana binatang itu fitrahnya juga suka lelaki kepada jantan, suka jantan, betina suka betina. Ustaz pernah pelihara kambing dulu. Dulu zaman kecil-kecil dulu dengan mak ayah kita kan.
Tak pernah Ustaz tengok sekali pun, dengar sekali pun yang kambing berapa ekor tu, yang lelaki belasah lelaki, jantan belasah jantan. Tak ada. Yang betina kambing tu belasah betina. Tak ada. Maknanya kalau dia kata itu fitrah, binatang pun begitu, maka kena cek balik lah. Sama ada binatang tak kena ke dia tak kena, maka kena cek balik. Itu satu. Baiklah, kita kata kalau begitu sungguhlah fitrah manusia, nescaya tidak akan ramai manusia macam ni sekarang ini. Kenapa? Lelaki kahwin lelaki, takkanlah keluar anak kot. Perempuan kahwin perempuan, takkan keluar anak. Oh, dia kata boleh. Boleh macam mana? Kita ambil anak angkat. Tuan-tuan, bila kita ambil anak angkat, seorang anak, dia juga ada hak asasi, betul? Ada hak asasi. Baik, hak asasi bagi seorang anak apa dia? Tentulah mak dengan bapa, betul kan? Hak asasi seorang anak. Anak dia pun tengok, bapa ke mak ni? Mak, bapa ke mak? Bertukar tuan-tuan, sebab dua-dua lelaki. Dia ajar ni panggil bapa, ini panggil mak. Tapi anak pun pening, ini laki-laki, macam mana boleh bapa dengan mak? Maknanya tuan-tuan, dia sendiri telah merosakkan hak asasi seorang budak anak angkat dia ambil. Walhal dia mempertahankan hak asasi dia. Allahumma tuan-tuan. Maknanya pada akal manusia tak boleh terima. Akal pun tak boleh terima. Apatah lagi mereka yang pertahankan ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau nak bincang bab hak asasi dia banyak perkara. Asal sahaja dia kata itu dia rasa dia nak perkara itu walaupun bertentang dengan undang-undang tapi tak kacau orang, maka boleh. Okeylah, kalau begitulah keadaannya tuan-tuan, agak-agaknya kalau orang tak pakai kain baju berjalan kat tengah tu macam mana tuan-tuan? Suka hati saya, hak asasi saya tak kacau orang. Ya ke tak kacau orang tuan-tuan? Mata kita tengok ni sakit ni, manusia apa macam ni? Orang ke binatang? Kenapa? Kerana dia telah mengganggu hak asasi orang lain sebenarnya. Hakikatnya begitu. Jadi tuan-tuan, marilah kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Sebabnya hanya manusia ikut panduan Al-Quran, maka mereka ini selamat dunia dan akhirat. Tinggalkan orang-orang suka mengata kepada Quran, mengata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam internet ni mudah nak kata segala kata lah. Tapi tuan-tuan ingatlah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang kita cakap itu pastinya ada sebelah kanan nama Raqib, malaikatnya, sebelah kiri nama Atid, yang akan menulis setiap kita buat. Mati sahaja fail kita ini, tulisan akan dibuka begitu panjang sejauh mata memandang. Inilah amalan kerja buat kamu tuan-tuan, ustaz sekali. Maknanya apabila kita berhadapan dengan Allah, kita kena jawab satu-satu. Kenapa kamu tulis gini di internet, tulis Facebook gini, Instagram gini, kenapa? Kena jawab balik tuan-tuan. Jadi kalau tak nak jawab banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak mati mudah, nak hidup senang di akhirat, maka jangan semudah-mudahnya berkongsi dan share tentang perkara yang tidak ketahuan. Tak tahu betul salah, kongsi. Nak tunjuk baik sangat, share tuan-tuan. Dia kata apa? Kalau betul lah perkara ini, dia tunjuk baik tu. Tak payah. Kerana itu semua bukan orang jadi masalah, kita masalah. Kat mana tuan-tuan? Masalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa Ustaz cakap ini Ustaz boleh amalkan, dan tuan-tuan juga kita ambil manfaat bersama, yang semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar untuk kali ini, insya-Allah ada pertemuan, kita jumpa lagi lain kali. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.